أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung semula pengajian ataupun kuliah 2 kali sebulan kita dalam tajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bincang malam ini adalah berkenaan dengan beberapa perkara yang sangat dekat dengan masyarakat Melayu dan ia lebih fokus. Dan saya juga membaca beberapa buku tambahan dan sangat clear lah sehingga dalam buku Karut apabila iman sekarang teka-teki oleh Ustaz Ahmad Ikram, sangatnya seorang pengkaji ataupun seorang yang pakar dalam bidang agama, saya boleh quote mengatakan orang Melayu, tak kira Melayu Semenanjung kah, Sarawak kah, Sabah kah, sehingga ke tahap ada 55 nama hantu. 55 tentu banyak ah. Okay. Sekarang yang ada satu yang viral di Thailand. Sudah ada ciri-ciri Islamik dalam filem horror. Tuan boleh faham? Filem macam hantu tapi ada ciri Islamik. Mulakan dengan azan, tuan-tuan. Lepas saya mulalah kubur dan sebagainya. Jadi perkara ini sangat dekat. Jadi kita nak make it clear. Yang mana satu agama, yang mana satu bukan agama. Dan lagi satu, kebetulan pagi tadi menghantar adik balik ke Miri. Setelah ada satu kes rawatan di Kuching, seorang pesara kerajaan berkenaan dengan rawatan Islam atas kes-kes azimat, kepercayaan karut, dan pernah berubat dengan 6 orang ustaz yang macam-macam kes. Dan baru lagi ada viral 13 September bersamaan 27 Safar. Jin memberi satu ramalan yang pelik orang kita pun percaya. Jin memberi ramalan, kita percaya. Sedangkan Rasulullah dah menyebut dalam banyak riwayat kan, jin adalah makhluk yang pembulak kan, penipu. Rasulullah mengatakan jin ini menipu. Tapi yang peliknya orang kita jadikan jin sebagai pemberi maklumat dan ia dipercayai. Viral kan? Saya tak nak sebutlah nama individu tersebut. Saya tidak ingin mempopularkan beliau yang sudah pun popular. Sekarang kita cuba untuk membersihkan ataupun mengklarify kan kita pun yang mana satu agama, yang mana satu bukan agama. Okey? Sekarang sudah ada akta, tuan-tuan. Perawat-perawat Islam kena declare. Sekarang ni sudah ada akta dalam kerajaan Malaysia. Sudah declare supaya mengelak perawat-perawat Islam yang scam. Ataupun ia dukun tapi menggunakan perkataan Islam. Ini kita akan bincang juga, tuan-tuan. Jadi tempatlah adik saya menerangkan beberapa perkara yang mana beliau akan dipanggil oleh pihak Jabatan Agama untuk saringan terakhir dalam permohonan iShifa. Jadi mana-mana pertubuhan rawatan Islam wajib berdaftar. Kalau tak silap, denda 50,000 dan penjara 2 tahun. Mana-mana orang menggunakan contohnya perawatan Islam. Ada perkataan Islam di hujung yang kena declare, yang kena register. Sekarang setelah berkuat kuasa, setiap negeri sudah menguatkuasakan perkara ini supaya tidak berlaku lagi orang menggunakan Islam sebagai kain
pembungkus ataupun gift present nak mengatakan oh ini Islam, sedangkan dalamannya bukan Islam, di luarnya dibungkus dengan elok. Okey, pakai kopiah, berjanggut, serban. Cek-cek bukanlah rawatan yang datang daripada agama kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bincang malam ini tuan-tuan ada beberapa perkara. Pertama, khurafat, tahyul dan mistik dalam perubatan Melayu. Dalam perubatan Melayu. Yang kedua, khurafat, tahyul dan mistik dalam ritual kebudayaan. Contoh, ulik mayang diulik. Ataupun ada satu upacara di Kelantan. Kalau tuan-tuan buka satu buku nyebut Mak Yong ke apakah. Bila ada orang sakit, buat upacara tersebut. Maka datanglah salah seorang di antara yang bermain cerita tersebut. Diturun, masuk dalam badannya roh, bila mengubat. Kan? Wujud. Okay. Bukan dalam agama kita, dalam agama lain banyak juga kan. Dalam agama Buddha, Hindu kan. Menurun kan. Yang ketiga, khurafat, tahyul dan mistik dalam mitos dan legenda. Paling popular tuan-tuan dalam kitab Sulatus Salatin, sejarah Melayu. Banyak hikayat-hikayat yang disebut dalam konteks riwayat Islamik, tapi bukan datang daripada Islam. Okey. Yang seterusnya, ini tajuk yang sangat top lah. Khurafat, tahyul dan mistik dalam kepercayaan hantu. Hantu. Bila sebut hantu je orang akan suka, seronok dengar hal hantu. Dan yang seterusnya, khurafat, tahyul dan mistik dalam sihir dan ilmu hitam. Ini pun berlaku tuan-tuan. Sila genggam tangan kananmu kalau engkau berada dalam badannya. Orang pun genggam, oh iya benar lah. Tuan-tuan, benda ini berlaku dalam TV tuan-tuan. Cerita. Bukan cerita. Siapa dah saya lupa. Bukan The Back of a Veil. Magic kan? Black magic. Diguna oleh bomoh dan pawang kita. Khurafat, tahyul dan mistik dalam penujuman dan peramalan. Khurafat, tahyul dan mistik dalam senjata tradisional. Hati-hati, keris ni boleh berdiri. Okay. Dan kita akan lihat pada kesimpulan. Ini agak-agak detail disebut tuan-tuan. Perkara ini sangat penting sebab ia berkait rapat dengan akidah. Dan kita kena pastikan yang mana satu betul-betul datang daripada Islam, yang mana bukan. Yang coba untuk diserap. Sebab itu kata Naim Tamjiz dalam kajiannya. Apa kata menurut banyak R.O. Winstead dan sebagainya. Kedatangan Islam tidak lain sekadar merencatkan sedikit, tetapi banyak perkara-perkara syirik, khurafat dan tahyul diasimilasikan. Sehingga kan ada word serapah yang telah diislamkan. Contoh disebut dalam tulisan Harun Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Hu Allah hadini, ahtad tutup, ahtad sengkang. Dikencing Allah aku ikat dengan doa kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah, bunyi macam Islam nak? Banyak tuan jadi kita jangan terpengaruh dengan perkataan la ilaha illallah. Sudah ada tuan-tuan orang bukan Islam, orang Dayak macam air kursi, sebelum ubat. Sudah ada sami-sami Hindu, selawat dulu sebelum ubat. Jadi perkara ini berlaku di dunia. Jadi kita nak katakan inikah yang nak dibawa oleh Islam ataupun inikah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebagai orang tua ada anak-anak yang akan bertanya tuan-tuan. Sudah pasti orang-orang yang sakit akan rasa terdesak. Orang yang terlibat dengan penerjuman, sihir dan sebagainya. Macam cerita adik saya malam tadi yang banyak kes-kes begini tuan-tuan. 2 harinya pergi ke rumah cikgu cikgu yang bersara. Bayangkannya tidak punya keluarga, seorang diri, alone. Sudah pasti grade paling mungkin pencen bersara di grade 54. Rumah besar. Ini peluang untuk orang ambil duit. Seorang perempuan, bila adik saya ngumpul wafak dengan jimat,
Tebal ya tuan-tuan, sikit rumah. Dekat pintu ya, pintu ada lekat macam-macam. Upah macam kalimah, upah macam ayat Quran. Tapi sebenarnya wafak. Dan cikgu mana apa? Ada lagi 4-5 orang geng kami tu ustaz. Siapa ngajar tu? Ada ustaz ngajar. Ustaz ngajar. Jadi bagi saya bukan ustaz, ya uskun. Okay, ustaz dia bukan ustaz. Selalunya uskun. Ustaz campur dukun. Jadi kena berhati-hatilah, berhati-hati tuan-tuan, berhati-hati. Sebabnya komen minta adik saya duduk di rumah ya, tidur di siang untuk pastikan tidak ada gangguan. Ya, adik saya dah bilanya tidur 2 malam di siang, tak ada apa-apa. Semua biliknya tidur, tak ada apa-apa. Ya, sebaliknya ada benda-benda lain. Maksudnya diri cikgu itu sendiri. Okey, kita masuk yang pertama. Khurafat, tahyul dan mistik dalam perubatan Melayu. Sebelum Islam datang ke alam Melayu lagi, orang Melayu sudah punya kearifan dalam hal perubatan. Ini kita maklum. Herba, kepandaian, urutan sendi, fizioterapi. Hebat dalam mengurut. Dan sekarang banyak perakuan-perakuan daripada saintifik. Dan kena ingat tuan-tuan, asas perubatan herba dan mengurut adalah harus. Dengar, asas perubatan herba mengurut itu harus, asalnya, asasnya. Cuma berdasarkan sebahagian besar daripada manuskrip perubatan, berlaku percampuran. Berlaku percampuran dalam isu perubatan mengurut seperti jampi serapah, memuja, memanggil roh tertentu, menggunakan jin sebagai khadam untuk berubat dan seumpamanya. Maka ini menjadikan benda itu jatuh haram. Asalnya okey, mengurut. Tapi bila nyebut nak sepelik-pelik, menggunakan minyak yang telah diperam dalam kubur contohnya, menggunakan minyak yang diambil daripada tu, dijaga oleh wali sekian, dewi sekian, ini masalah. Minyak asyik salah tuan-tuan, tetapi bila ada unsur-unsur dingkah, pakuk lah, pakuk tu dapat daripada 7 lautan. Orang kita kan suka macam ni. Upa-upa minyak masak, cap kapak, kajak dingkah lah ni. Tapi dikata macam-macam, kita percaya juga. Masalah orang kita percaya. Asas urutlah guna minyak biasa, tak salah. Tapi bila menjadikan minyak tertentu, saya sendiri dulu waktu di kampung atas pak rumah, macam-macam minyak tuan. Macam-macam minyak. Bila adik saya cek kan macam-macam orang tadi jin dan sebagainya lah dalam minyak tersebut. Minyak tak salah tuan-tuan. Tapi bila ada unsur-unsur khadam, contohnya keris kan, ada penunggunya, penjaganya, maka ia jatuh haram. Ia jatuh haram. Dan kita lihat, ini masih lagi menjadi amalan sebahagian masyarakat kita. Tapi ia kena dibendung tuan-tuan. Sebab itu para peruqyah, perawat Islam, selalunya bila ada kes-kes sakit, soalan pertama yang akan ditanya adalah, dah jumpa doktor belum? Dah jumpa doktor belum? Bukannya bila datang orang pesakit, datang jumpa seorang peruqyah, oh ada 10 orang, ada 10 ikut jin kat kita tu. Tu ada jin. Kat palak 3 ikut, dekat kaki 3 ikut. Terus, masalah orang kita. Okay. Dan orang kita pun bila di-scan oleh sebahagian uskun, akan menjawab, oh benar Ustaz, kaki merasa berat, padahal ada duit ikut jin. Padahal kawan gaut. Kan jin, gaut. Contohnya. Baik itu selalunya perawat Islam, kalau di antara soalan daripada Kementerian Kesihatan yang untuk memberi kelulusan, soalan pertama, bila datang pesakit, soalan pertama apa? Dah jumpa doktor belum? Okay. Orang kita kebanyakannya, sekarang tidak semua tapi masih ada, kalau ada sakit, pertama akan jumpa juga dengan bomoh, pawang, dukun, seumpamanya. Okay. Dan apabila sakit makin teruk, makin nazak, makin berat, sampai kepada nak mati, barulah cari imam. Cari imam, cari Bilal, baca Yasin, minum air Yasin dan sebagainya. Bila cek-cek, Dr. Madah, oh tu dah stage 4 dah.
Kita berulang alik jumpa dengan dukunnya dah setahun. Berapa ribu ringgit? Puluh ribu dah habis. Asal cek stage 1. Tapi disebabkan percaya dengan dukun, bila dah hujung dah nak mati, bila cek-cek, dah stage 4 dah bapak kita tu. Waktu yang kita badah dukun tadi dah dapat berpuluh ribu, kita ingatnya stay, larilah. Pergi Hatnyai kah, pergi Singapura kah, ni tak tahu. Kan? Kita nak mendakwanya. Kita nak menyamannya siapa? Sebab atas kerelaan masing-masing. Okay, jadi kena rasional tuan-tuan perkara ini. Okay, jadi terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Agama sudah menguatkuasakan undang-undang di Sarawak. Jadi cek tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi merawat ngembak keluarga, pastikan orang tersebut ada tauliah. Telah disemak, dicek. Betul tak betul dan sebagainya. Bahaya tuan-tuan, benda melibatkan nyawa. Satu duit, satu nyawa. Duit okeylah dapat cari. Nyawa? Bila dah cek, kalau contoh kalau di peringkat awal dah jumpa doktor, insya-Allah boleh sembuh. Tapi bila dah sampai stage 4, barulah kita nak serah doktor untuk ngatum. Nampaklah. Okey? Itu tajuk pertama. Tajuk yang kedua, khurafat, tahyul dan mistik dalam ritual mistik kebudayaan. Ritual mistik ini juga biasa dibuat apabila melibatkan sakit dan hajat. Kata penulis buku ini, kalau kita lihat di sebelah timur, pantai timur, ada ritual seperti makyong, manora, bagih, ulik mayang dan macam-macam lagi bertujuan untuk berubat. Kan? Kadang-kadang kita dengar kan, saya dulu kecil sukalah bila puteri satu berbaju, saya ingat, kadang-kadang orang cerita lah, daripada 7 jadi 8 orang lah. Macam-macam kan, kerja ada kerasukan dan sebagainya. Bila dibaca semakin matang, memang kena ada lah sebab kita memuja jin. Datang seorang ngembak mayang, ditepuk. Asas kepada ritual khas dilakukan dengan ada keyakinan bahawa ia mampu mengubati penyakit bersabit dengan gangguan makhluk halus. Nak puja, nak memulihkan semangat, nak memuja semangat. Ia mempunyai tata cara ritual dan pantang larang yang tersendiri, beriringan dengan kepercayaan yang tersendiri. Kadang-kadang diiringi jampi serapah, alunan muzik, tradisional mengasyikkan, dan tujuan pemujaan memanggil dewa-dewi dan roh-roh tertentu. Mungkin tidak semua yang ada sekarang, tapi masih ada. Masih berlaku dalam masyarakat kita. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Bila kes-kes begini. Kebudayaan itu tak salah. Tu saya masih mengulang. Seperti mana ada macam ubat batuk. Salah. Tapi bila dipinum untuk mabuk, jadi salah lah. Ubat batuk untuk orang batuk. Tapi mau dah beli sampai 10 botol. Siapa nak minum? Mabuk lah. Sama aja dengan tahi sapi. Tak maaf tahi sapi salah tuan-tuan. Tapi ada kes. Tak tahu sekarang lah kalau tuan masih ingat. Di Semenanjung. Bila sapi berak je, ditekup dengan besen. Di sudutnya pun gas. Kasi mabuk. Tak sapi, kesian sapi ya. Di sapi dia salah orang. Bukan sapi salah. Tapi kita menyalahgunakan perkara yang betul. Begitu juga dengan kes seperti kebudayaan. Bila ritual-ritual. Kita tak salahkan kebudayaan tersebut. Tetapi bila ada dicampur adukkan dengan perkara pemujaan. Macam-macam lah. Macam saya sih pasti dulu waktu saya nak memanjat Gunung Santubong, apa kata orang di antara Pantai Larang, jangan berlagu. Puteri Santubong, ada kenemunya kelak. Orang kita tu nang part begini sangat expert. Macam kes yang saya suka sambung kes malam tadi. Adik saya cerita lah. Sebab bila dia datang merawat, dia akan cerita pengalamannya. Cikgu tersebut klaim dengar macam-macam, lihat macam-macam. Okey. Kalau dalam perubatan, ia disebut sebagai halusinasi. Saya pernah belajar di universiti dulu dalam tajuk falsafah minda. Okay. Dan ada satu filem dibuat orang putih. Memang benda tu berlaku. Sepertinya nampak macam ada orang nak bunuhnya. Sebenarnya hanya halusinasinya. Dan perkara ini juga berlaku dengan cikgu ya. Nya dengar, nya nampak. Tapi sebenarnya tak ada. Ya, hanya fikirannya.
Adalah cara penyelesaian kita pakai psikologi ke peruqyah yang ada kebenaran. Sebab bila disemak, dicek, memang sadar. Tak ada pun jin, tak ada pun gangguan pada rumahnya. Beliau yang berperang dengan dirinya sendiri. Kita merasakan benda itu wujud. Sedangkan benda itu tersebut tak wujud. Macam kelak kita akan cerita pasal kes hantu, tuan-tuan. Apa beza antara gaib dalam konteks hantu, ghaibiyat dalam konteks malaikat? Sebab kita memahami perkara ghaibiyat, kita kumpul dalam satu bakul. Jin, hantu, iblis, setan, malaikat, kita kumpul satu bakul. Sedangkan bakul yang kita perlu beriman hanya satu bakul. Satu bakul lagi kita ketepikan. Okey, ini yang menjadi masalah. Kita akan lihat. Yang ketiga, khurafat, tahyul dan mistik dalam mitos dan legenda. Okey. Masyarakat kita turut banyak perkara sebegini. Lagi-lagi kita di Sarawak banyak etnik. Setiap etnik ada legenda, mitos tersendiri. Dan lagi-lagi kita berkahwin dengan orang Bidayu, dengan orang Penan, dengan orang Iban, dengan orang Melano, dengan orang apa lagi? Vai, macam-macam jadi bangsa di Sarawak. Maka ia akan dibawa bersama. Dan menariknya dia berasimilasi dengan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dan masuklah Islam yang menyerap, menjadikan seperti Islam. Okey? Mitos, legenda, dongeng, epik. Sangat kita kenali dengan cerita rakyat. Berkembang dalam bentuk sastra, cerita dari mulut ke mulut, dalam bentuk hikayat. Dan kita tidak nafikan sebahagian besar cerita-cerita ini ada motif-motifnya. Walau bagaimanapun, ia menjadi peluang untuk sebahagian dukun, pawang, bomoh, menjadikan mitos, legenda, dimanipulasikan oleh orang-orang yang pandai bercerita. Meskipun sebahagian besar daripada mitos, legenda, kita jumpa dalam hikayat bertulis, namun dijadikan suatu bentuk pengukapan pengarang bagi melapisi makna yang sebenar. Cerita-cerita begini, tuan-tuan. Sengaja dicampur adukkan tulisan tersebut antara fakta, sejarah, mitos, legenda. Dalam alam itu banyak. Pasca sebelum Hindu, Buddha. Okey. Itu berkenaan dengan mitos dan legenda. Jadi, perkara ini kalau sekadar cerita rakyat, okey. Tetapi kalau dijadikan pegangan, dijadikan punca mengambil hujah dan nas dalam agama, dalam beribadah, maka ia jadi salah. Jadi salah, tuan-tuan. Okey. Sekarang kita beralih pada topik yang agak panas. Okey. Iaitu khurafat, tahyul dan mistik dalam kepercayaan hantu. Kata penulis buku ini, boleh dikatakan setiap negara, setiap bangsa di dunia ada hantu versi mereka masing-masing. Termasuklah kita di Nusantara ini. Melayu dengan hantunya, Cina dengan hantunya, dan India dengan hantunya. Termasuklah etnik-etnik kita sendiri. Bermula daripada kepercayaan terhadap semangat atau mambang, berkembang kepada roh orang mati yang tidak baik. Nyetuk dulu, mati buntin. Ya, hanya keluar jadi macam tu. Kita percaya macam mana kan? Kita percaya begitu. Penanggal kita, memang semua percaya. Ini adalah orang yang mati daripada anak bungas katanya. Tak percaya macam mana? Saya dulu dipada oleh orang tua macam mana? Makanya kan membalas dendam. Hanya mencarilah. Maka waktu saya kecil-kecil dulu, kan waktu tahun 80-an kapit hutan. Mula-mula jalan, tuan-tuan. Maka setiap tingkap, waktu ya tingkap bukan penjan, bukan makan cermin, makan yang kayu. Setiap tingkap ada duri limo. Padahal bila penanggal yang masuk, nyelatnya sangkut. Habislah pokok limo, dipotong-potong kah. Sebab
kita tuan-tuan kita lah, bila kita sering diwar-warkan dengan cerita begini, kita akan imagine. Kita mula membayangkan, ditambah lagi dengan movie, dengan solekan-solekan. Jadi, akan jadi seperti real lah. Kalau, contohnya macam kalau Thailand buat cerita tuan-tuan, Indonesia, kita macam real. Sehingga anak-anak kita memang takut. Dan perkara itu bila berlaku, macam bunyi ketukan di rumah, kita akan terbayang-bayang lah. Bila terbayang-bayang, kita akan terdengar. Macam-macam lah. Saya sendiri pernah, tuan-tuan, dulu tinggal di sekolah. Sekolah di Miri. Saya orang Kapit, tinggal sekolah di Miri. Hari Raya Haji, semua orang balik. Saya seorang tinggal asrama, tuan-tuan. Saya seorang tinggal asrama. Takut dan takut. Pintu dikunci, diikat dengan dawih. Semayang, bila semayang, tuan-tuan, macam-macam lah. Sebab kita selalu dengar kan. Jin lah, apalah. Yang kita lihat, tuan-tuan. Kepercayaan mengenai hantu tidak pernah wujud dalam mana-mana ajaran tauhid. Dengar, kepercayaan mengenai hantu tidak pernah wujud dalam ajaran agama tauhid. Ini kerana wahyu daripada Allah hanya mengatakan selain daripada manusia, syaitan yang membuat kejahatan dan maksiat kepada Allah adalah daripada kalangan jin. Dan iblis sendiri daripada bangsa jin. Ini kita jelas. Dan kalau kita lihat dalam buku tulisan Ustaz Ahmad Ikram, dia kata begini, tuan-tuan. Realiti kepercayaan masyarakat Melayu sejak dari dahulu lagi. Banyak kepercayaan yang pelik-pelik, yang ajaib, terutama berkaitan dengan hantu katanya. Sehingga kini direkodkan terdapat 55 jenis hantu yang menjadi kepercayaan masyarakat Melayu. Hantu air, pocong pun, pocong, polong. Kalau dia limpas, tegur, gugur, ia pocong sekian. Kalau dia limpas, tegur si gugur, ya pocong dia hantar orang. Kita boleh kelas-kelaskan untuk pocong apa. Kan? Kalau kita fikir balik, ya Allah. Sekarang masih lagi, bahkan ada ustaz-ustaz pun percaya. Toyo, langsui, hantu raya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, filem, drama menguatkan keimanan orang Melayu tentang perkara tersebut. Bagi saya, patut pun kita beriman dengan perkara tersebut. Menurut kepercayaan orang Melayu atau sebahagian besar masyarakat dunia, hantu adalah manusia yang mati dengan tragis, lalu berubah menjadi roh jahat. Roh jahat inilah dikatakan sebagai hantu. Dan ia berbeza. Datang Islam, maka ia mengajar kita. Berbeza dengan konsep kepercayaan Islam terhadap makhluk halus seperti jin dan syaitan. Jin dan syaitan adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api. Dan fakta yang saya sebutkan tadi, hampir semua agama mempercayai kepada hantu kecuali Islam. Islam tidak mengajar kita untuk beriman kepada hantu. No. Di dalam Islam, tidak ada konsep roh manusia yang tidak ada konsep roh jahat manusia yang tergantung dan menjadi pengganggu kepada manusia seperti mana kepercayaan masyarakat. Allah menyebut perkara ini dalam surah Al-Mu'min. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini kata-kata orang yang mati, tuan-tuan. Kembalikan aku ke dunia. Apa katanya? La'alli a'malu salihah, supaya aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja, janji kosong. Cakap saja. Dan ini nas, tuan-tuan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka adalah dinding. Dalam ayat ini disebut barzakhun. Kata Imam Mujahid adalah seorang anak murid Ibnu Abbas. Dalam tafsirnya mengatakan apa? Barzakhun ini dikatakan dinding, penghadang. Sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya tidak akan berlaku roh patah balik ke dunia. Dan perkara ini juga ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 42 yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala memegang roh, yakni jiwa ketika matinya seseorang, dan memegang jiwa yakni roh orang yang belum mati di waktu tidur, maka dia menahan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi nas ini mengajar kita, menjelaskan kepada kita bahawa roh berada dalam kekuasaan Allah. Roh tidak sewenang-wenangnya. Contoh macam kita, 7 ekor buka semua pintu pahal, nenek kau nak pulang, bapak kau nak pulang, nak menziarah, nak ngabas satu orang. Dia adakan upacara sekian-sekian. Jadi perkara ini perkara khurafat, perkara yang tidak ada datang daripada agama, tuan-tuan. Stop it. Tidak ada timbul, mongko kita si bola macam tu kecil hati nenek kau kelak. Sedangkan kita disuruh berdoa, bersedekah bagi untuknya. Kan? Terputus semua amalan anak Adam, kata Rasulullah, kecuali 3. Doa, sedekatun jariyah, amal yang tafi'u bih, amal yang memberi manfaat padanya, amal. Dan yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Dan dia tidak akan patah balik ke dunia, tuan-tuan. Kepercayaan ini yang masih ada lagi dalam masyarakat kita, maka hentikanlah. Tidak perlu kita sebar-sebarkan. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas bahawa roh orang yang telah mati tidak boleh kembali ke alam dunia. Tidak boleh kembali ke alam dunia. Dengar tuan, tidak boleh kembali. Jadi jelas bahawa kepercayaan kepada hantu dan mistik tidak ada dalam Islam. Kalau saya sebut 2 agama yang ada buku tentang hantu, tuan-tuan. Pertama, agama Hindu. Dalam bukunya Garuda Purana. Dalam agama Buddha ada satu alam disebut Asurakaya Bumi, iaitu alam roh dan hantu. Sehingga kan setiap nama-nama hantu dan tugasnya ada. Nak nyebut susah ya, tuan-tuan. Pradatutpajika Peta, hantu yang memelihara hidupnya dengan makanan dalam upacara sembahyang. Kushpapisika Peta, hantu yang selalu lapar dan haus. Nishhamastasika Peta, hantu yang selalu kepanasan. Banyak saya nyebut pun belit lidah saya. Jadi ada, tuan-tuan. Dan apa beza dengan agama kepercayaan orang Melayu? Toyol warna hijau kerjanya curi. Langsui atau Pontianak, perempuan mati beranak. Rambutnya nyerengga, ngepung orang. Kan? Jadi tuan-tuan lihat, bila datang Islam, kita diajar untuk beriman dengan perkara-perkara gaib yang bermaksud perkara-perkara seperti alam barzah, alam malakut, alam malaikat. Kita disuruh. Tuan-tuan lihat. Dalam banyak riwayat menyebut malaikat yang paling besar adalah malaikat Jibril. Ada berapa sayap? Ada berapa sayap malaikat Jibril? Semua diam itu. Quran ada sebut malaikat ada 2, 3, 4. Dalam hadis Nabi sebut Jibril ada 600 sayap. Tuan-tuan bukan ada satu riwayat yang sahih menyebut bila malaikat Jibril ditugaskan untuk menghancurkan penduduk Sodom di kawasan Syam, tuan-tuan. Dalam riwayat tersebut menyebut, saya nak suruh kita semua belajar tentang malaikat, belajar tentang ni, sebab
ia akan mendatangkan rasa lain supaya ia boleh menolak tepi rasa-rasa yang tidak berkaitan dengan hantu tadi. Okay, kita beri laluan azan. Sayyidina Muhammad شرفت درجة عدد رفيع وبأس مقامه وسعة مقلاد خدمات. Okay, kita sambung sikit ya tuan-tuan. Rasa yang sempat juga habis tu. Okay, saya sambung sikit lagi. Saya sambung cerita tentang pasal malaikat Jibril ya tuan-tuan. Jadi kisah ini kisah yang sahih. Cerita tentang keperkasaan malaikat Jibril. Bila dalam riwayat tersebut menyebut kota Sodom atau Sadom diangkat oleh Jibril menggunakan hujung sayap. Hujung salah satu sayap. Diangkat sehingga ke langit dunia. Dan penduduk langit dunia mendengar bunyi-bunyi binatang ketika kawasan tersebut diangkat dan diterbalikkan. Jadi, kita tahu Jibril ada 600 sayap. Dalam hadis tersebut menyebut satu sayap. What we get? Apa kita dapat? Allah Maha berkuasa. Allah Maha hebat. Dan kita tahu cerita tentang, sebab dalam Islam, kebanyakan kita bila sebut beriman kepada malaikat, kita hanya sekadar, oh aku tahu malaikat Jibril, malaikat Mikael, and full stop. Kita tidak lanjutkan kefahaman tentang siapa malaikat-malaikat tentera-tentera Allah ini. Kerja mereka, urusan mereka, kekuatan mereka. Datang Islam, Islam tidak menutup keinginan manusia untuk tahu perkara ghaibiat. Tapi Islam datang untuk memberi perkara yang benar, yang memberi kesan pada iman. Kesan yang positif. Sebaliknya, keimanan kepada perkara-perkara selain daripada yang Allah sebut dalam Quran, hadis, mendatangkan kesan negatif kepada iman kita. Kita ambil contoh mudah. Kalau di rumah tuan-tuan gelap-gelap, mak bapak sedar atau seorang-seorang di rumah, ada bunyi pelik-pelik. Apa dalam kepala otak kita? Terus mikir hantu. Seriously. Padahal tikus lah, usak lah. Kadang bunyi telefon. Sebab kita sudah ada satu suasana yang mengepung kehidupan kita. Kata penulis kitab ini lagi, last tuan-tuan. Dalam kepercayaan, tuan-tuan cuba tangga cerita-cerita dalam TV. Cina kah? Korea kah? Bila hidupnya jahit, mati jadi hantu yang jahit. Dalam Islam, dalam Melayu, ada begitu. Sebab, sebelum datang Islam, kita sudah ada kepercayaan Buddha, Hindu, animisme. Animisme, kelak saya katakan sambung lagi sikit. Animisme hanya akan berkembang menjadi dinamisme dalam konsep kepercayaan. Dan Islam menyaring perkara ini. Islam tidak menolak adanya makhluk gaib. Tapi makhluk gaib yang diajar dalam agama bukan hantu. Tetapi sebenar-benarnya adalah iblis dan jin. Itu lebih baik tuan-tuan. Daripada kita mengajar anak-anak kita, keluarga kita tentang hantu, baik kita mengajar mereka tentang malaikat. Kalau kita ulang pasal hantu, anak kita hanya takut hantu, tuan-tuan. Tapi tidak pernah pun mereka takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah takut pun, tak salah ada sebagainya. Sedangkan malaikat di kiri dan kanan, kiraman katibin, sudah disebut jelas. Kalau tuan-tuan ambil satu topik dalam akidah, bab malaikat contohnya, tuan-tuan hadam betul-betul. Ada kesan. Kita tahu kan, malaikat kiri dan kanan kerjanya mencatat. Dan catatan tersebut tidak dapat dipadam. Dan dalam hadis saya pernah baca dalam masjid ini, akan dibentangkan 99 catatan amalan. Siapa mencatat? Malaikat yang mencatat. Jadi bila kepercayaan ini ada dalam masyarakat, barulah ia akan memberi kita kesan yang baik dalam iman kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang seterusnya.
sambungan tuan pada ilmu hitam, pantang larang. Saya silap skip lah sebab banyak yang kita akan bincangkan. Supaya kita tahu, oh ini bukan Islam. Oh yang ini daripada adat. Maka kita boleh perbetulkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Terkurang, terlebih saya minta ampun, minta maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja sekejap je.